Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua pelajar? Saya berharap awak semua berada di dalam keadaan yang sihat. Topik pengajaran saya hari ini adalah kesihatan, promosi kesihatan dan kesejahteraan atau lebih dikenali wellness. Pembelajaran kita kali ini menggunakan teknik flip classroom. Sebelum kita meneruskan pengajaran, saya ingin menjelaskan sedikit berkaitan dengan flip classroom. Flip classroom adalah satu model pendekatan pengajaran yang mengalihkan waktu kuliah dalam dewan kuliah atau kelas kepada kuliah melalui video di luar kelas. Kelebihan flip classroom adalah ia menggalakkan pelajar untuk berinteraksi dan berkolaborasi bersama rakan-rakan sekelas dan juga penglibatan aktif pelajar dalam sesi pembelajaran dan juga pembelajaran kendiri. Flip classroom mempunyai dua fasa, fasa 1, fasa 2. Di dalam fasa 1 dilakukan di luar bilik kuliah sebelum sesi pembelajaran, manakala fasa 2 dilakukan atau dijalankan di dalam dewan kuliah semasa sesi pembelajaran bersemuka. Fasa 1, sebelum sesi pembelajaran dan pengajaran dalam dewan kuliah, pensyarah akan memberikan pautan video untuk pelajar menontonnya di luar bilik darjah. Contohnya, arahan yang diberikan kepada pelajar, setiap pelajar perlu melihat pautan video yang dibekalkan di bawah sebelum sesi pengajaran dalam dewan kuliah. Ini adalah pautan video yang perlu ditonton oleh pelajar. Manakala pada fasa 2 semasa sesi pembelajaran dan pengajaran dalam dewan kuliah. Pada mula, pensyarah akan memberikan set induksi berbentuk 4 keping gambar di mana pelajar diminta untuk menceritakan atau membincangkan apakah yang mereka faham tentang gambar-gambar yang berada di dalam set induksi ini dan mengaitkan gambar-gambar berikut dengan video yang telah mereka tonton. Objektif pembelajaran adalah pelajar dapat mengklasifikasikan dimensi kesejahteraan hidup. Pelajar dapat menyatakan contoh bagi setiap dimensi kesejahteraan dan pelajar dapat mengenal pasti faktor yang mempengaruhi status kesihatan, kepercayaan dan amalan dalam dimensi kesejahteraan. Pembelajaran secara bersemuka di fasa 2, pensyarah akan menggunakan kaedah four corner untuk menjalankan aktiviti di dalam dewan kuliah. Kaedah four corner tersebut terbagi kepada setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju kepada pernyataan yang diberikan. Langkah 1, semasa pembelajaran four corner dijalankan, pensyarah memilih topik yang menjadi tumpuan pelajar semasa sesi berbincang di dalam dewan kuliah. Misalnya, topik yang mereka kerap bincang adalah dimensi kesejahteraan atau wellness. Langkah kedua, pensyarah membina penyertaan yang bersesuaian berdasarkan topik yang dipilih. Pernyataan pertama, adakah individu-individu di dalam masyarakat ini mampu mencapai dimensi kesejahteraan? Pelajar diminta merujuk kepada video yang telah diberikan. Langkah ketiga, pelajar akan membuat pilihan jawapan untuk pernyataan yang diberikan oleh pensyarah berdasarkan kaedah four corner. Dan langkah keempat pula, pensyarah memberi masa pelajar berfikir tentang pendapat mereka terhadap pernyataan yang diberikan. Seterusnya, langkah kelima, setiap pelajar bebas untuk memilih jawapan mereka dan mereka bergerak ke penjuru yang telah dipilih apabila diberitahu oleh pensyarah. Mereka perlu saling berbincang bersama rakan-rakan dan menyatakan justifikasi mengapa memilih jawapan tersebut di dalam penjuru yang mereka pilih. Langkah keenam, pensyarah memilih seorang wakil dari setiap penjuru untuk menerangkan justifikasi kepada jawapan yang dipilih oleh mereka mengikut pernyataan 1.
Langkah ketujuh, pensyarah memberi pernyataan kedua kepada pelajar. Contohnya pernyataan kedua, adakah setiap dimensi kesejahteraan hidup itu berkait di antara satu sama lain? Langkah ke-8, langkah yang sama diulang, iaitu langkah 2 hingga 6, diulang oleh pelajar iaitu memilih jawapan, berbincang tentang sebab pemilihan dan menerangkan justifikasi pemilihan apabila ditanya. Perbincangan dalam kelas secara atas talian juga boleh dilakukan bagi fasa 2, di mana pensyarah menggunakan aplikasi Zoom untuk melakukan sesi perbincangan. Pensyarah akan membentuk bilik utama di mana pelajar berkumpul dan pernyataan satu diberikan. Pelajar berfikir tentang pemilihan jawapan berdasarkan four corner dan penggunaan ciri ikon raise hand untuk memilih kumpulan. Menggunakan kaedah breakout rooms untuk perbincangan berkumpulan kecil mengikut berdasarkan four corner dan pelajar dimasukkan semula ke bilik utama selepas tamat masa perbincangan oleh pensyarah. Pembentangan justifikasi pemilihan dijalankan di dalam bilik utama aplikasi Zoom dan kaedah yang sama juga dilakukan untuk pernyataan kedua dan seterusnya. Perbincangan dalam kelas secara atas talian, keboleh pencapaian pelajar untuk menyertai perbincangan secara atas talian adalah tinggi kerana capaian internet berkelajuan tinggi di Kolej Kediaman Pelajar. Oleh kerana pelajar semua sekarang tinggal di dalam kolej, maka mereka tidak ada masalah tentang capaian internet berkelajuan tinggi. Di samping itu, pembelajaran telah direkodkan melalui aplikasi Zoom bagi memudahkan pelajar untuk mengulang kaji semula. Penilaian, pensyarah akan mengarahkan pelajar untuk membuat pentugasan atau assignment berkenaan tajuk yang dipelajari untuk memilih kefahaman pelajar tentang topik yang dipelajari. Dan akhirnya, pensyarah akan membuat rumusan berkaitan pembelajaran secara keseluruhan. Misalnya, dimensi kesejahteraan atau wellness terdiri daripada 8 dimensi, iaitu dimensi emosi, dimensi spiritual, dimensi sosial, dimensi pekerjaan ataupun occupational, dimensi keuangan ataupun financial, dimensi persekitaran, dimensi fizikal dan juga dimensi intelektual. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Saya Siti Zuhaida binti Hussein